إلى الله وندمنا على ما فعلنا. حسبي ربي جل الله، ما في قلبي غير الله، نور محمد صلى الله. حسبي ربي جل الله، ما في قلبي غير الله، نور محمد صلى الله. حسبي ربي جل الله، ما في قلبي غير الله، نور محمد صلى الله. ليس لها من دون الله كاشفة، ليس لها من دون الله كاشفة، ليس لها من دون الله كاشفة، ليس لها من دون الله كاشفة. لا إله إلا الله الملك الحق المبين، محمد رسول الله صادق الوعد الآمين. أستغفر الله إن الله كان توابا، أستغفر الله إن الله كان توابا، أستغفر الله إن الله كان توابا. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله، إن الحمد لله، والشكر لله على نعمة الإيمان ونعمة الإسلام. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على هذا النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. قال الله تعالى: ونعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. صدق الله العظيم. Alhamdulillah. Pertama dan selamanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Malam yang penuh dengan rahmat dan kasih sayang Allah ini, dapat kita ini hadir untuk kita sama-sama menghilangkan kejahilan dan kebodohan dalam diri kita, mencari sebanyak mungkin bekal untuk kita menuju satu negeri yang kekal abadi selama-lamanya. Maka kita semua dipilih oleh Allah pada malam ini, berada di taman-taman syurga Allah di dunia. Moga-moga kita juga dipilih oleh Allah untuk kita berada di syurga di akhirat kelak. Amin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Malam ni dapat saya baru habis kuarantin. Doa ilpah dia ingat tak dan
Sebab saya kalau kuarantin tu tak sampai 14 hari. Sebab jumpa dengan suspek tu, dia lewat baru lepas macet. Jadi rupanya mereka dah kira sekali lah yang hak sejak saya jumpa. Alhamdulillah, semalam pun di Masjid An-Najah dapat hadir. Tidak tunggu cuti lama. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita doalah kepada Allah Ta'ala, moga Allah Ta'ala tarik wabak penyakit ini daripada kita semua, insya-Allah, dan keluarga kita, amin. Sebab Allah Ta'ala turun ujian ni salah satu sebab daripada kerosakan yang dibuat oleh hamba-hamba dia sendiri. Allah Ta'ala sebut zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liuziqahum la'allahum yarji'un. Telah zahirlah, muncullah kerosakan di langit dan di darat dan di laut akibat daripada tangan-tangan manusia itu sendiri. Manusia sendiri yang bawa virus wabak penyakit ni pun mai daripada manusia itu sendiri. Tetapi kita orang beriman ni wajib beriman ini bahawasanya ujian wabak penyakit itu salah satu daripada inzar kepada orang yang beriman, peringatan untuk kita bertambah taat kita kepada Allah Ta'ala, jauh kita daripada maksiat dan dosa kepada Allah. Kepada orang yang buat maksiat, orang kafir dan sebagainya, bala daripada Allah. Dan juga ini merupakan satu petanda yang besar. Kalau kita tengoklah pertembungan kuasa besar lah ni. Dua kuasa besar yang wabak penyakit COVID-19 ni mai daripada China. Dan sekarang ini yang paling banyak yang kena kepada Amerika. Tuan-tuan, China sekarang ini tengah nak menguasai dunia. Mereka menguasai ekonomi dunia. Ekonomi dunia dia hampir kekuasaannya berada di negeri China. Kalau kita tengok kekuasaan, terutamanya ialah jaringan udara. Siapa yang dapat menguasai udara, dia akan jadi menguasai dunia. Tuan-tuan faham tak maksudnya? Udara ni maksudnya apa? Hak lingkaran atas. Maksudnya dengan media, dengan internet, dengan jaringan teknologi maklumat dan sebagainya dikuasai oleh China sekarang. Walaupun kita tengok Microsoft Word, Bill Gates dan sebagainya, Facebook dan sebagainya, tetapi dari segi teknologi juga sekarang ini sudah hampir dikuasai oleh China. Dan mereka nak menguasai politik dunia, mereka nak menguasai hampir apa yang ada di dunia. Dan juga ini juga menandakan penentangan, peperangan yang besar yang mungkin akan berlaku di antara China dan Amerika. Allah alam, tapi tak mustahil akan berlaku. Kalau kita ni orang Islam tidak bersedia, kita juga akan menjadi akan dijajah, dikuasai oleh orang kafir. Jangan kata saya resis pula. Ustaz resis. Ada nak habaq bila mana kekuasaan dikuasai oleh orang kafir, maka tunggulah kehancuran umat Islam. Sebab itu mesti ada kekuasaan. Baik, faham tak faham? Pikul tu lah. Baik, kita tengok kitab kita perjalanan hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Dr. Mustafa As-Sibai, salah seorang daripada pimpinan Ikhwan Muslimin Mesir. Sekarang ini ada beberapa orang pejuang-pejuang Ikhwan Muslimin Mesir, terutamanya pemuda-pemuda Ikhwan yang ditangkap dan telah dihukum gantung dan diviralkan tentang muka mereka, pemuda-pemuda yang dihukum oleh nama kerajaan Sisi ini, dalam keadaan mereka ini mukanya senyum. Saya pun tengok gambar senyum. Kena gantung. Banyak pimpinan Ikhwan yang digantung. Syekh Qutub kena gantung ketika mana karang kitab Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, wabak sepanjang zaman, dan juga karang kitab Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tafsir dia tu, tafsir yang terkenal fi zilal Quran, tafsir apa Allah kata fi zilalil Quran kalau tak silap. Tak apalah
Kalau salah tolong tegur. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita perjuangan Islam di Malaysia juga asalnya juga ialah daripada rentetan pejuang-pejuang daripada ikhwan muslimin yang ambil kekuatan mereka untuk menubuhkan jemaah Islam di Malaysia. Baik. Kita sambung pengajian. Tajuk apa je? 142. Alhamdulillah seronok. Dah tak ada alasan tak buat kitab, saya pun cari ketiak jumpa balik hak dalam kotak-kotak. Jumpa balik, alhamdulillah boleh sambung. No, tuan-tuan pun ada kitab, seronok ngaji. Mengenal? Kita ada kitab bang cikgu, kalau cikgu tak main pakai ikut sekarang saya. Lepas ni nampak kemas sikitlah. Dah lama dah kita tengah ni 142 ni no. Baik, nombor 7 je. Nombor 4. Oh, saya punya Nombor 7. Nombor 4 dalam ayat yang sama. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Masuk surah At-Taubah. Beberapa pelajaran dan pengajaran, betul? Lepas tu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nombor 1, nombor 2, nombor 3, nombor 4 dalam ayat yang sama. Baik, qala mu'allif rahimahullahu taala fi daraini amin. Di dalam ayat yang sama juga menerangkan bahawa di antara sebab-sebab orang mukmin itu dahulu keluar adalah kerana mereka menentang yang mempercayai agama berhala. Cerita hijrah ni. Tidak mahu menyembah Tuhan-Tuhan palsu mereka. Mereka hanya mahu menyembah Tuhan yang Maha Esa. Ayat yang sama terang tentang sebab orang Islam itu keluar daripada Mekah, keluar daripada negeri mereka, menentang. Sebab apa? Mereka nak menentang, mereka tak percaya kepada agama berhala. Dia ada agama berhala, dia ada agama Samawi. Agama Samawi ini agama apa? Islam. Agama Yahudi, agama Kristian, agama itu di antara agama-agama Samawi. Tetapi dalam agama tiga ini dia akan pecah banyak. Kristian pun dia pecah lagi, Yahudi pun dia pecah, Islam pun dia pecah. Maka Islam itu sendiri pecah pada 73 yang Nabi sebut. Yang benar, yang betul hanya ahli sunnah wal jamaah. Kita yakin kita berada dalam ahli sunnah wal jamaah selagi mana kita berada dalam satu jemaah yang ramai, yang dipandu oleh para ulama-ulama muktabar. Kebanyakannya ulama berada dalam fahaman ahli sunnah wal jamaah. Baik. Maka bila sebut berhala, agama-agama yang menyembah berhala lah ni, dia sebut bila noh? Agama Hindunya, agama Buddha, agama Hindu, Buddha. Banyak lagi lah. Kalau nak ikut tu Kristian pun dia sembah berhala lepas juga, nama patung Yesus Christ tu. Tak apa, tapi asasnya ialah agama Samawi. Agama berhala ni macam-macam agama sebenarnya. Agama-agama. Baik. Berhala ni, penyembahan berhala berlaku mulanya berlaku pada zaman Nabi Lut alaihissalam. Nabi Nuh. Nabi Lut, silap. Nabi Lut. InsyaAllah betul. Zaman tu sebenarnya orang-orang yang soleh, orang yang beriman bila mati, kaum keluarga dia, kaum masyarakat mereka akan buat patung menyerupai kepada orang-orang soleh tu. Asalnya bukan untuk sembah, tapi nak peringat kepada mereka. Mereka hanya buat ni untuk pengati orang yang soleh, kaum keluarga mereka, moyang-moyang mereka ni. Lama-kelama mereka kuih buat cantik, mereka bubuh macam-macam dan sebagainya. Kalau orang mengituk keramat Tok Pekong kerana Tok Keramat mereka bubuh dengan serban, semua patung, semua tu. Ada tak? Tambah Indonesia lagi banyak.
Indonesia ada satu masjid ni, keliling masjid ni gamak-gamak patung ni. Gamak patung wali, tok syekh apa semua dengan serban, dengan pakaian jubah apa semua. Tapi patung sekeliling masjid ni. Surau lepas lah. Lepas kan buh patung-patung dan sebagainya. Macam zaku pada zaman di zaman Nabi SAW ataupun zaman jahiliah dulu ni, patung-patung yang ada di sekeliling Kaabah 360 berhala yang menjadi pemujaan pok-pok zaman jahiliah. Berlaku dah. Pemujaan berhala-berhala yang tak sedap kadang-kadang. Dulu berlaku di tempat kita. Desa aku tu. Ingat tak? Saya pernah duk cerita kat sini ni. Yang gerau itu ni. Hantam teruk-teruk ni. Tak sengaja pok-pok duk bawa pi kan lah. Patung-patung Bali daripada Indonesia tu. Hindu. Patung-patung Hindu daripada tu. Bawa mai sebagai landscape dan sebagainya. Letak dekat taman-taman apa semua. Kita bawa pula anak-anak itu. Lawa sungguh. Walaupun bukan secara zahir yang kita sembah patung-patung itu, tetapi bila mana dipamerkan, kita pergi ziarah, kita pergi melawat, tengok-tengok pula, dia akan merosakkan iman kita, merosakkan akidah kita. Nampak tak? Ini psikologi dah. Sebab itulah, bila mana mereka ini, orang-orang Islam ini keluar untuk menentang kaum yang menyembah berhala, yang mereka buat dan mereka sembah patung berhala tersebut. Mereka hanya mahu menyembah Tuhan yang Maha Esa, iaitu Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu mereka ditindas mata-mata kerana akidah kepercayaan mereka. Mereka pun ikut nenek moyang mereka sembah berhala. Dan mereka pun tidak yakin dengan agama mereka sendiri. Sebab itu mereka duk marah Tuhan mereka. Kalau kita tengok kadang-kadang filem-filem Kristian dan sebagainya, mereka marah Tuhan mereka. Duk maki apa semua. Dia hancurkan berhala-berhala mereka sendiri dan sebagainya. Mereka sendiri tak yakin dengan Tuhan. Tetapi bagi Islam, ini satu kemuliaan yang ada pada Islam. Allah Ta'ala tidak dibentukkan oleh manusia. Bahkan Nabi SAW juga tidak boleh dibentuk, tidak boleh dilukis, tidak boleh dilakonkan oleh sesiapa pun. Tuhan mereka Yesus Kristus lukis dan sebagainya. Bobo gambar kalau Kristian di Korea, cara Yesus Kristus, cara pakaian Korea. Pasal nak tonton sekarang ni? Kalau tonton pi Afrika, cara Afrika. Kalau di Amerika, cara Amerika. Kalau Indonesia, cara Amerika, cara Indonesia. Tak sama. Oi, yang mana satu ni? Kenapa mereka tak boleh sama? Satu dunia. Adakah Tuhan mereka lain-lain? Mereka Kristian juga. Kristian Korea juga. Kristian Cina. Tak sama. Dan mereka juga menyesatkan di antara pok-pok mereka. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sebab itu kita kena yakin Islam ini Islam yang sangat-sangat perfect, sempurna, tidak boleh disamakan dengan sesiapa, dengan sesuatu. Kita boleh bayang fikir kalau kita gunakan akal yang sihat dengan keimanan yang mantap yang kita ada, kita boleh beza, menafikan segala agama-agama yang lain. Life. Tapi tak boleh pakalah lah. Mantan Ketua Menteri Sabah, nama apa tu jangan sebut. Mana? Yang dia kata kita akan samakan semua agama-agama di Sabah ni. Boleh dah kata sebagai orang Islam. Rosak akidah. Boleh merosakkan akidah. Saya tak kata dia kafir. Saya lagi tuan-tuan rakam hantar dia apa? Tak lah. Saya sebut kata apa? Boleh menyebabkan rosak akidah dia. Boleh merosakkan keimanan dia dengan menyamakan semua agama dan menafikan ayat inna din indallah al-Islam. Agama di sisi Allah Ta'ala ialah Islam. Al-Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi daripada Islam. Kita nak menafikan semua agama. Sebab itu kita duk syahadah la ilaha illallah. Tiada Tuhan illa kecuali Allah. Nak nafi habis Tuhan yang lain ni. Yang disembah oleh pok-pok, berhala-berhala yang mereka sembah, yang mereka percaya mereka bina dengan patung-patung dan sebagainya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kaum Quraisy tidak ingin melihat umat Islam dalam keadaan bebas merdeka dengan akidahnya.
Tuan-tuan, samalah. Orang-orang musyrik mereka tidak akan redha dengan apa yang dibuat oleh orang Islam. Surah Saf, yuriduna yutfi'u nurallahi biafwahihim Allah mutimmu nuri walau karihal kafir, walaupun tidak disukai oleh orang kafir, tidak disukai oleh orang musyrikin, mereka takkan suka. Mereka ingin memadamkan cahaya-cahaya Allah dengan mulut-mulut mereka. Allah Ta'ala yang akan menjaga agamanya, menjaga cahayanya. Tuan-tuan, kerja kita tahan Islam, kerja kita lawan segala kemungkaran, maksiat yang berlaku. Tetapi yang pastinya Islam akan dijaga, dipelihara oleh Allah Ta'ala. Kalau kita tak berusaha menjadi pejuang-pejuang Islam, tak berusaha nak membela agama Allah, adakah Allah Ta'ala akan merendahkan agamanya sendiri? Tidak, Allah Ta'ala akan jaga agamanya. Orang musyrik tetap tidak boleh menghinakan agamanya. Islam yang dijaga, dipelihara oleh Allah Ta'ala sendiri, dan akan ada insya-Allah sampai kiamat mereka-mereka yang istiqamah mempertahankan agama Allah SWT. Kita letakkan diri kita salah seorang daripada jundullah itu. Yang kelima, selama mana orang mukmin tidak mempunyai kebebasan dalam memegang akidahnya, maka perang yang disyariatkan itu adalah semata-mata untuk menjamin kebebasan akidah tersebut, karena ia merupakan sesuatu yang paling berharga dan mulia dalam kehidupan seorang insan. Bila seorang mukmin tidak mempunyai kebebasan dalam memegang akidahnya, dia tak bebas nak mengamalkan Islam, maka itu merupakan perkara yang sangat-sangat teruk. Yang berharga apa? Kita bebas. Kita bebas kita bebas dan merdeka untuk kita memegang akidah kita, mengamalkan akidah kita. Kita kena bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala berada di bumi Malaysia. Alhamdulillah, kita boleh semayang, kita boleh mengamalkan secara, kita katakan, kebanyakan daripada apa yang telah difardukan pada Allah Ta'ala pada kita boleh buat. Kita kata bukannya secara keseluruhan, dari segi undang-undang mungkin belum lagi dapat dilaksanakan secara lengkap, tetapi sekurang-kurangnya kefarduan kita, solat kita, puasa kita, zakat kita, haji kita, kita berusaha nak memperjuangkan agama Allah, berdakwah kita tidak ada halangan yang besar. Itu satu rahmat berbanding kadang-kadang di negara yang lain yang tidak diberikan kebebasan seperti kita. Bahkan mereka diragut keimanan mereka. Apa yang berlaku, saudara kita diarahkan berlaku di Filipina dan sebagainya, negara-negara yang Islam menjadi minoriti. Mereka tidak dapat mengamalkan Islam secara bebas. Alhamdulillah. Kemudian nombor 6, Allah Ta'ala menegaskan bahawa perang yang disyariatkan bagi orang mukmin itu faedahnya bukan hanya untuk menjamin kebebasan agama bagi orang mukmin sahaja, malahan gunanya seluruh bagi semua penganut agama samawi yang lain seperti agama Yahudi dan Nasrani. Baik, tuan-tuan kena faham apa yang disebutkan di sini ialah perang itu ialah nak mendapat kebebasan beragama bagi orang Islam. Bukan orang Islam saja, bahkan kepada seluruh pengikut agama samawi. Sebab apa disebut agama samawi saja? Nasrani dan Yahudi, agama-agama lain dihancurkan. Agama-agama lain semuanya tidak benar. Bukan kita mengatakan bahawa Nasrani dan Yahudi itu benar, tetapi nak disebutkan kerana mereka asalnya daripada Islam. Agama-agama lain jelas sesat. Dan agama Yahudi dan Nasrani pun sesat sebab tu ya. Cuma bezanya apa? Asalnya mereka daripada akidah yang dibawa oleh nabi-nabi yang terdahulu. Cuma mereka menyelewengkan apa yang dibawa oleh kitab-kitab yang terdahulu, yang dibawa oleh nabi-nabi. Perang, tuan-tuan, kalau kita fikirkan mau tak mau, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tak betul ya ni? Saya seorang 20 ni. Lah, cikgu tak abang. Kau surat 140. 142 saya punya ni Jawi. Tu masalah sikit.
Lah, saya punya berdarah lah. Cikgu tak pergi sekena pada saya ni. Rogi tuan-tuan. Mai saya berjaya kat tuan-tuan. Surah At-Taubah. Ni macam ni, mai kitab tu mai saya ke. Contoh saya ikut kitab tuan-tuan. Surah Penimbalah. Nah, tu dia. Bagilah sekena. Saya darah aku sedap dah nak tajuk. Tahu nak? Nombor 4. Tajuk. Tahu ya? Tu saya malah buat kitab saya. Oh, peperangan Hunain. Masya-Allah. Baik, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tak apalah noh. Tu hikmah lah tu. Baik, tak apa. Jadi simpan kat sini satu. Nombor 4. Tak apa tadi okey lah. Tajuk saya bagi semangat tadi ni, semangat. Semangat. Garu pala. Baik, kita sambung tajuk tentang peperangan Hunain nombor 4. Berkenaan dengan cadangan yang disuarakan oleh para sahabat Nabi SAW semasa mereka dalam perjalanan menuju ke medan perang dengan katanya, wahai Rasulullah, adakan bagi kami pokok-pokok zat anwat. Bagaimana mereka memiliki pokok-pokok zat anwat itu? Zat anwat itu ialah pokok-pokok kayu besar yang disembah dan dipuja pada zaman jahiliah. Permintaan mereka dijawab oleh Nabi SAW dengan katanya, demi Allah. Siapa yang minta ni? Pokok Hawazin, pokok yang mereka cadangan yang disuarakan para sahabat dalam perjalanan menuju ke medan perang ni. Kan dia ni. Sana saya. Permintaan mereka dijawab oleh Nabi SAW, demi Allah yang diri Muhammad dalam tangannya, kamu semua berkata bagaimana kata-kata Nabi Musa kepada Nabi Allah Musa. Kaum Nabi Musa kepada Nabi Musa. Jadikanlah bagi kami Tuhan sebagaimana mereka itu memiliki Tuhan-Tuhan. Lalu Musa menjawab, sesungguhnya kamu adalah kaum yang tidak tahu apa-apa. Itulah tradisi dan sifat taklid kamu kepada orang yang terdahulu daripada kamu. Di sini jelas kita tengok Nabi SAW menggambarkan apa yang berlaku pada umat ini, iaitu mereka lebih suka bertaklid ataupun suka ikut. Taklid maksudnya ikut, mengikut jejak langkah umat-umat yang terdahulu, sedangkan perbuatan itu dilarang dalam Islam. Kerana orang yang buat demikian adalah orang yang benar, jahil dan bodoh. Tuan-tuan sekalian, kita juga boleh ambil bila mereka sebut kata mereka ini nak memiliki pokok-pokok zat anwat ini, kerana apa? Kerana pokok-pokok ini dipuja, disembah pada zaman jahiliah. Banyak perkara yang kita Islam lama dah, tetapi kita duk rasa benda itu betul, sedangkan benda itu dilarang oleh Islam. Sebab apa? Benda itu dibuat oleh tok-tok kita, moyang-moyang kita, orang kampung kita dan sebagainya. Banyak benda-benda khurafat dan sebagainya, benda yang syirik kepada Allah SWT berlaku juga zaman Nabi Muhammad SAW. Sedangkan perkara tersebut dilarang, yang dibuat oleh kaum-kaum yang terdahulu. Kita pun serupa itulah dulu ni. Masa tak mau nak mengaji dulu ni, duk kampung masuk hutan, nenek tumpang lalu minta izin macam mana? Umpanya maghrib ni syaitan duk panama duk mila ambil dia wala impah. Sakit dia sorok apa? Kan? Benda-benda syirik macam tu orang cerita. Sebab apa? Umpanya orang lalu pokok kan? Pokok tu rantu. Kita pergi pula waktu tu ribut dengan hujan pada semua ramai bunyi macam-macam apa dia kata dengar syaitan dia marah apa hantu dia kan, benda-benda syirik macam tu, benda-benda yang merapu macam tu, benda itu kadang-kadang kita duk percaya sehingga boleh merosakkan akidah. Dia mudah ya percaya benda hak yang kita kata macam tu, kira kita ni dah kita katakan boleh sampai tahap syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Syirik kata nak kena minta izin masuk hutan. Syirik kata benda-benda ni ada kaitan dengan benda-benda tahyul dan sebagainya. Anak percaya kalau hampa nak selamat, hampa kena pergi cari apa nama kambing hitam sekor-sekor. Percaya.
Paling mudah. Law ni pun berlaku, percaya kat Tok Bomo ni. Betul tak? Contoh barang hilang. Apa pun berlaku. Tuan-tuan ada mengaji pun berlaku ni. Dia pergi cari, dia bawa apa nama. Dia buat main Go Happy kau jumpa kan lah. Barang hilang ni. Tok mana ni benda penting sangat. Dia sampai di benda contohnya hilang. Contohnya sampai 10,000. Debuh dalam sampui kan lah. Jatuh ke mana kan. Dia tak mana. Dia lupa dan sebagainya kan lah. Dia pergi cari sebab apa. Dia tahu. Tapi dia kerana duit tu penting sangat. Banyak sangat. Dia tak kaya. Kalau cari ustaz tobat lahun tak jumpa. Dia nak sangat duit tu. Contohnya ada file penting ke apa ke. Dia pergi jumpa ke. Kan. Dia ambil apa nama gurui api. Dia pusing-pusing kan lah. Dia pusing. Dia tak dekat apa nama tu. Bisa lah tengok tu saya sebut tu. Bisa tak buat lah. Dia ikut kawan. Dan tanpa kita pun tak ikut lah. Dia kata jom. Aku pun ikut lah. Ikut lah. Cerita tengok lah kan lah. Lah tu. Dia kata kalau macam ni. Barang hang tu hang tinggal bawah dekat dengan mari, bawah apa nama beg, dalam beg tu pula tindan. Sebab apa ni? Guru Happy ni dia jatuh tindan dengan hak Guru Happy hak teng tu dah. Darah utara, betul tak? Rumah tu ada apa nama almari tu bawah tu ada beg, tengok betul bawah buka pula kan, balik cek pula ada sungguh jumpa. Apa tak? Percaya? Tak bermohon tu tahu mana? Tuan-tuan, benda hak tak nampak, jarak jauh, dia guna apa? Khadam. Dia guna jin. No? Ramai jumpa saya, Ustaz. Kan? Tolong saat ni berubat dia tak apa. Nampak cara macam mana, Ustaz? Kan? Jauh ni, dia kata, Ustaz, tahu macam mana tadi Ustaz mana hak boleh guna jurus. Cara jauh ni, dia boleh berubat cara jauh ni. Jauh ni kena buat mai. Kan lah. Nah, ambil ayak ni. Kan? Aku jampi hang minum. Betul hang mandi dia. Tu jarak jauh. Nak aku jampi kan? Jarak jauh apa semua. Cara ajak dah cara jauh macam mana? Okey, hari hang balik hang semayang. Hang semayang hajat, hang baca Yasin 40 kali. Tu jarak jauh. Hak tu tak apa. Jarak jauh sampai kena jin pun terkeluar benda tu. Dah. Tu saudara percaya datang tu hak jenis jarak jauh ni, hak jenis hak tak nampak pi jurus-jurus ni tu saudara percaya. Dia guna khadam. No? Dia tak boleh sebab benda di luar kawalan benda kemampuan manusia. No? Kalau jarak jauh apa? Tak gi tuan-tuan hak mana kena kasut, tuan-tuan ambil kasut saya, pi bawa tunjuk kat dia. Tu jarak jauh. Saya tak pi kasut saya pi. Jadi seperti Imam Abu Hanifah. Dia bawa kasut tu jin lari. Tu kan jarak jauh. Tu jin tu takut berat kat kasut tu. Tuan punya kasut. Tu pergi kasut dah takut dah. Kalau tuan dia pergi lagi dia cabut tu. Mati tu bakar. Tengok hal Indonesia lagi dahsyat tuan-tuan sekalian. Lagi benda pelik-pelik ni. Tengok gaya kemah ni. Saya mula-mula nak percaya dah. Tengok dia lawan-lawan lepas tu tetak apa semua tak apa nama? Tetak kawan pekatok apa semua. Tak ada percaya. Jenis kebal-kebal ni tak saudara percaya. Bukan berlaku benda itu di luar kemampuan manusia. Maksudnya bukan tak boleh berlaku, bukan mustahil bagi Allah Taala, tetapi kena tengok. Duk rakam, duk video. Kan benda itu dengan izin Allah Subhanahu Taala kepada wali-wali Allah. Jenis terbang apa nama pisau terbang, parang terbang dan sebagainya apa semua. No? Percayalah. Siapa yang kena itu menyimpak saya. Malam menyimpak. Dia bagi ayak. Kan. Jarak jauh tak ada. Jarak jauh main hajat. Tak mau pula. Sebab dia kena buat. Dia kata ustaz buat ah. Aku nak tidur. Telefon saya aku satu pagi jom tengok kan lah. Kedah apa tu. Saya tinggal lama kan. Tak apalah. Baik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Adapun bangsa-bangsa yang mengenal ciri-ciri baik dan buruk, mengetahui jalan berbahaya dan faedah, sudah tentu akan milih jalan yang baik dan terus memperjuangkan di samping menentang yang buruk dan menjauhkannya. Sama sekali tidak akan menempuh jalan yang berbahaya
dan mencelakakan diri sekalipun jalan itu pernah dilalui oleh bangsa-bangsa yang lain. Maksudnya apa? Maksudnya orang-orang yang ada ciri-ciri yang baik, dia akan ikut jalan yang selamat, jalan yang tidak berbahaya, jalan yang betul. Walaupun jalan tersebut, kita kata Allah sallallahu alaihi wasallam Muhammad, dia akan menentang yang buruk dan menjauhkannya. Maksudnya Allah sallallahu alaihi wasallam Muhammad, kadang-kadang tuan-tuan perasan tak, orang dah habaq dah, han jangan duk ikut jalan tu. Jalan tu bahaya, no? Jalan tu ada curam dalam. Tak ada pula apa nama penghadang tu, tak ada. Orang cerita dah, walaupun dia tak nak pergi jalan tu, orang cerita. Tapi kerana apa? Kerana dia ni nak ikut juga jalan tu. Dia rasa jalan tu walaupun tak selamat tapi cepat, akhirnya dia akan tercundang, dia akan terjerumus dalam kerosakan dan maksiat kepada Allah. Tuan-tuan faham tak ayat ni? Orang dah cerita dah, jangan duk isap rokok. Rokok tu haram, rokok tu boleh merosakkan merosakkan paru-paru dan sebagainya. Dia isap tak? Isap, bubuh dekat kotak tu, tengok jantung, tengok kaki berlubang dan sebagainya. Tahu tak rosak, benda tu tak baik. Buat tak? Dia buat juga. Ni baru ni orang kata apa Ustaz head of viral, kajian viral apa? Vape kata haram tu. Fatwa kebangsaan kata haram, tuan-tuan sekalian. Depa berhenti dah ni. Babatlah orang tak berhenti. Tambah hak jual vape, semua orang Melayu belaka. Jutawan vape pun dah. Berhenti tak berhenti, dia tahu tak kata benda tu haram, dia tahu tak benda tu boleh rosak. Rosakkan paru-paru, boleh mati cepat dan sebagainya. Sokong pula ekonomi. Dia bawa mai hak tu, musuh-musuh Islam bawa mai nantang tu. Dulu dia bawa mai dengan dadah dan sebagainya, bawa mai rokok. Lah bawa mai pula ketum. Jahanam anak-anak Islam. Anak orang Melayu. Betul tak betul? Tahu tak benda tu haram? Orang dah habaq dah, rokok haram, vape tu haram. Duk darah itu. Isap ni. Temahan hak mana isap vape, isap apa rokok tu, sesuaikan isap memang matilah. Jangan dia mati. Marah rakyat tu berkasang tu dia. Dia api ya. Lah. Fatwa keluar nak tahu mana langsung. Fatwa dah keluar dah kata haram. Hang duk darah, hang duk kata makruh juga. Vape tak ada, vape baru ya. Tak ada kata makruh tu. Kalau rokok dia pakai hak lama, sebab rokok hak dah lama dah. Vape tak ada kata makruh. Semua mufti kata haram. Mufti kebangsaan kata haram. Apa nak? Jatuh kuasa. Fatwa jatuh kuasa dekat mufti ni, dia kata jatuh kuasa fatwa kebangsaan mengatakan vape itu haram. Rokok memang kata haram, tapi hadap ke hak lama, tak faham kan? Ada hujah kata hak lama, ada lagi tok kata makruh, dah pakai hak tu. Sedangkan hak fatwa Allah ni kata haram dah. Fatwa Kedah kata haram, hak Selangor kata haram, Terengganu kata haram. Fatwa Mesir kata haram. Duk darah itu. Vape memang haram. Tambah sisa lagi haram lah. Mesir lagi banyak. Ngana. Budak-budak mengaji budak Malaysia pun sah. Beli buah kat rumah pula. Bodoh semua kata. Lagi bahaya daripada rokok tu, sebab tak ada filter. Penapis tak ada. Bisa. Dia kata ni tak apa ni bau buah ya. Vape kan bau buah-buahan. Rasa macam mana? Geram mana. Kasihan. Tak suruh kan. Nak abang macam mana lagi dah. Soal konti semua tu nak tonton tahu tak? Cina, kerajaan yang sangat besar, dijajah oleh Jepun hak kecil. Dijajah oleh Inggeris. Sebab apa? Sebab mereka orang masuk candu. Habis rosak. Sebab tu kena jajah. Kenapa? Kena candu. No? Tentang baca sejarah kan? Tak mau tengok baca sejarah, tentang tengok cerita kungfu pun tahu. Kan? Dijajah oleh Jepun dan dijajah. Dijajah oleh Inggeris dan sebagainya, oleh Barat dan sebagainya. Kerana candu. Anak-anak kita rosak kerana dadah, rosak kerana ketum. Dah ni ketum. Kau dadah payah jumpa ketum sebungkus 5 hari.
Kan? Oi, kaya. Orang kampung saya kaya amai. Tokan sama. Mercedes apa nama BMW dah. Kereta motor besar baru hilang ah. Minggu depan beli tu oi. Cikgu kalau hari tu motor cikgu cerai ah. Itu saya pun jual cikgu. Dia beli 2 biji. Allah alam kan duit mana dia ambil aku tak tahu dah kerja apa yang aku tahu dia kerja ketum ya. Kan kereta pun 2 biji. Dahsyat kaya. Kolam ikan tu 20,000. Ikan dengan ikan pun. Saya pun pada kolam ikan ke. Korai dekat pondok. Ikan apa nama tilapia. Kan dekat 100 ekor dekat 200 ekor. Alah tinggal 4 ekor ah. Tepi parit. Wan masuk tengok tu dia anak Wan jenuh putih. Aku pala biak piah aku belah Wan lah senang. Wan pemain kau tu. Aduh, tak apalah noh. Saja cerita. Seandainya dia mengambil jalan tadi semasa-masa berdasarkan taklid tanpa memperhitungkan akibatnya, maka itu berarti dia meletakkan sesuatu tidak kena pada tempatnya. Iaitu sebenarnya kejahilan yang disebut oleh Allah Ta'ala dalam ayat tadi, innakum qaumun tajhalun. Sesungguhnya satu kaum yang tidak tahu apa-apa. Ini masalah ni. Taklid buta kaum ni. Dia nak ikut kaum-kaum yang terdahulu, sedangkan kaum-kaum terdahulu dilaknat oleh Allah Ta'ala. Kaum-kaum yang telah sesat, kaum-kaum yang dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang diazab oleh Allah Ta'ala. Sebut dah kaum Nabi Lut ni, puak Sodom, kaum Sodom ni yang diterbalikkan oleh Allah Ta'ala. Tapi ada tak puak Nabi Lut ni? Ada. Cerita tadi bukan Nabi Lut ni, cerita Nabi Nuh ni. Pening. Tak apalah tadi cerita hak berhala tu. Zaman Nabi Nuh. Nabi Lut kisah apa nama tu? Apa LGBT. LGBT. Dia pening. Ustaz pun dah dengar. Cerita. Baik. Bagi umat yang tahu diri, kepribadian teguh memegang dan meyakini yang hak dan yang hak benar dan kebaikan, tentulah tidak mahu mengikut jejak langkah orang lain yang akibatnya akan bawa kepada kecelakaan. Umat yang tahu, yang ada kebaikan, yang yakin dengan kebenaran, dia akan tidak ikut orang lain yang pernah terjebak dalam kecelakaan, kerosakan. Apatah lagi kalau lah ia berlawanan dengan prinsipnya. Prinsip ni kita kena tanam dalam diri anak-anak kita. Saya dulu ni Allah SWT Muhammad cerita bab rokok ni. Tapi isap rokok kena teruk dalam ni sikit kan. Duk pondok ni, kawan-kawan isap rokok, mereka duk bagi hantrai lah. Saya punya prinsip, bila Tok Guru duk sebut kata rokok tu haram, aku pegang haram tu. Aku bila kelik duk debat ni, aku tak haram. Dah kita ambil makruh lah. Dah haram lah Tok Guru kata haram. Fatwa kata haram lah. Ambil haram daripada nak makruh pula. Debat ni. Kan? Sampai kadang-kadang masa muka. Aku punya prinsip. Ni, baru isyak depan kita, aku nak kata apa? Yang geramnya, daripada ajak adik-adik isyak apa? Saya satu ketua disiplin. Kan lah? Bila kita tangkap, kita marah, ada geng kita, anak sama budak-budak lapis kita ni, kita nak buat pada, kita nak kena buat apa? Ni adik-adik boleh jaga ni. Ni tapi tangkap mereka nak denda apa semua, kami dapat lesen daripada abang-abang. Aku punya geram lah. Lesen tak lesen, aku sepak dulu. Ajak kamu salah. Mak pak lah. Cerita dia apa mak pak tak bagi anak isyak apa, dia isyak apa. Ayah, mak pak kenapa nanti? Anak isyak apa dia penampak bedai tu. Tapi dia duk kedah bagi anak tengok. Bau haksak hari anak tu. Kan? Anak tu pun dah kena ada bau lah dengan isyak apa. Pak tu isyak tu. Pak tu tak betul. Baik. Pemikiran tidak waras lagi, tunduk menyerah kepada keinginan hawa nafsu dan akhirnya terjerumus ke jurang kehancuran dan penyelewengan. Kita kena ada prinsip. Maksudnya bila ada prinsip ini akan jadi kekuatan kepada kita
Dengan pemikiran kita yang waras, kita tidak akan tunduk kepada hawa nafsu. Kita tidak akan terjerumus ke lubang kehancuran. Aku dah prinsip, aku tidak akan ikut mereka-mereka yang rosak. Aku tak akan ikut pemerintah-pemerintah yang tagut, yang zalim. Kita ada prinsip. Duk keluar pisak lompat sana, lompat sini, betul tak cikgu? Cikgu tak boleh angguk. Ni. Nak tukar pula anak pergi jumpa dengan apa nama agung pula ni. Lompat sana, lompat. Tak ada prinsip. Bagi perjuang Islam ini, dia ada prinsip. Aku bukan berjuang kerana nak harta, jawatan dan sebagainya. Aku nak jaga Islam. Aku nak jaga rakyat. Ini dah pula lompat. Maksudnya tak ada prinsip. Perjuang untuk apa ni? Nak apa ni? Orang nampak ni nak kalah apa semua lah kaya lompat hang masuk menang. Tak ada prinsip diri hang ni macam kata lah senang. Mana? Dia prinsip kita ni kena ada kekuatan diri kita. Mailah apa mana sekalipun, aku yakin perjuangan aku ni benar, aku yakin akidahku benar, aku yakin apa yang aku berada jalan ini jalan yang benar. InsyaAllah takkan lari. Mailah godaan, mailah duit banyak mana pun. Itu kita yakin. Kita kena ada kekuatan itu. Walaupun kita keserangan, akan terus nak jaga Islam. Dan Allah sekalian, insya-Allah. Kita akan sambung pada bulan depan. Muka surat 143. Itulah dia bentuk jahiliah. Dah nanti bunyi itu penting ya. Sebab saya dalam syarat tadi saya asal syarat dekat tapak mahat Smiti, Smiti kan? Smiti. Syarat sampai pukul 7:10 dengan baju tak salin. Saya buat baju siap-siap lah kereta. Salin lah tu. Peluh lah. Syarat tadi jumpa dengan kontraktor Mogas. Bincang untuk buat 4 tingkat. Dia kata tanya apa-apa ibu dah ada. Ada dekat 80,000. Dulu dia tanya kali pertama jumpa dia. Ada berapa? 20,000. Jumpa kali kedua 3 bulan. Ada berapa? 80,000. Tunggu dapat 200,000 kita jalan. Mampu aku nak cari mana. Alhamdulillah tuan-tuan, seliti kita tu maintain tiap-tiap bulan, maintain. Tak ada maintain. Maksudnya tak ada hutang, kita pun jalan dengan smooth lah. Jalan elok semua. Jadi tumpu kewangan yang dapat ni semua tumpu nak siapkan penggunaan SMITI pula. Mahal. Bincang-bincang anggaran berapa? Dia kata anggaran tak tahu tapi tebuh lah lebih kurang sikit 2 juta lah. 2K? 2 juta Ustaz, bukan 2K. Kita duk silap sebut 2M. Betul. Nak ambil mana tuan sekarang. Jadi sebab tu kita ada kempen tuan-tuan sebulan RM1 tu. Kan tak? Kan lupa. Mana hutang jangan lupa lah. Saya minta RM1 dah. Dia sebut di seluruh kawasan Padang Serai ni, sebab kita buat di Padang Serai. Ni sekolah-sekolah jemaah, sekolah yang bukan individu. Sekolah ini sekolah orang ramai. Memang jelas. Saya jaga esok paling pula ganti memang tak ada apa. Memang bukan hak, tak ada. Walaupun nama saya pengamanah, haram tak dapat gaji pun. Kalau tak ada. Tapi sama-sama kita tanggung. Saya minta seorang kubang istiqamah. Boleh tak? Yang buat perjanjian dengan saya lah, hutang-hutang bulan lepas tak bayar, RM2. Saya akan ulang setiap bulan, peringat. RM1 je. Agak-agak mahal tak? Banyak. Kata mampu. Teruk lah, rokok RM20 lah. RM1 InsyaAllah. Masjid pun dah buat perjanjian, RM1 tak ada apa. Perjanjian aja RM1. InsyaAllah. Saya yakin lah tuan-tuan sekalian. Sebab saya di kawasan ni saya tumpu di Suti dan Smiti. Kawasan belah Lunah Bahnu saya tumpu di pondok saya lah. Pondok saya pun alhamdulillah dah nak siap dah surau dah. Tinggal lebih kurang 15% lagi lah. Seronok. Lepas tu nak siap pondok orang tua-tua. Tuan-tuan mana rasa nak hidup pondok, jom main duduk. Duk siap nak pondok orang tua-tua. Sebab tu pondok lah. Saya nak buat tahfiz, saya bukan ahli tahfiz. Kan hafaz mak tadi. Buat pondok tu siap lah. Itu. Wallahu a'lam, insya-Allah tuan-tuan. Doa-doa. Moga-moga Allah Taala memudahkan kerja kita. Nak menghilangkan kejahilan dan kebodohan dalam masyarakat. Nak hilangkan kebodohan dalam kejahilan dalam masyarakat ni dengan ilmu. Banyakkan sekolah-sekolah agama. InsyaAllah. Saya mengajak sekolah kebangsaan. Saya yakin sekolah kebangsaan ni boleh nak jaga agama. Live ni mampu ya bu. Pepecat saya terus.
Tapi sekolah agama ni dia penekanan kepada agama tu lebih kuat. No? Itu anak-anak tuan-tuan, hantarlah pergi sekolah-sekolah agama, tahfiz dan sebagainya. Kalau ramai pun hantarlah seorang dua. Abang-abang esok boleh mandi mayat kat kita jadilah. Kan? Boleh mayang mayat kat kita, jadi imam kat kita jadilah. Wallahu a'lam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana ba'dahu tafarruqan ma'suma. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilayka anabna wa ilaykal masir. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير الفاتحين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين الله أعلم وبالله التوفيق وإليه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تكبير